Ni kan, cuba kita perhati riwayat yang pertama ni 332 ni. Syu'bah ambil an Sulaiman, Sulaiman an Abi Wa'il secara an. An itu orang panggil an-anah lah. Dia ni perawi mudallis. Mudallis ni tidak semestinya orang tak baik. Orang baik pun tapi ada kemungkinan putus sanad sini. Dia tidak ambil terus daripada Abi Wa'il. Orang lain, ada orang lain dia ambil. Ada kemungkinan begitu. Kalau memang gitu pun tidak salah kalau dia riwayatkan secara an ini. Oleh kerana ada kemungkinan riwayat daripada orang lain itulah. Riwayat dengan an-anah ni kalau daripada mudallis, mudallis ni perawi yang rajin dia buat, dia tak sebut perawi hak datang dia. Dia sebut tok dia. Dia tidak sebut hak perekat ayah dia tu. Dia sebut tok dia. Dia tak sebut hak ayah ni, hak perekat tengah ni. Banyak kemungkinan. Sebab hak tengah ni kau tak kuat kau apa kau. Dah boleh mengelirukan. Sebab hak tok ni, hak perekat yang ketiga ni dah juga dengan dia. Orang pun kata dia semasa boleh jadi dia dengar ni. Hak sebenarnya dia tak dengar. Tak boleh tu, salah. Tengok Imam Bukhari takut orang kata orang kata lagu tulis ni Amas ni siapa dia? Pak dia riwayat lagu mana ni? Hadis dia ni boleh pakai kau. Lepas tu dah kata syarat Bukhari ni tinggi sangat. Ni riwayat secara an-anah ni tidakkah ada kemungkinan lemah. Ni ada dalam Bukhari ni. Buat apa Imam Bukhari ambil ni? Dia nak menghilangkan kemuskilan itu. Maka dia cuba tengok ni. Amash qala sami'tu dalam riwayat yang kedua. Sami'tu Syaqiq bin Salamah. Saya telah mendengar Syaqiq bin Salamah. Abu Wa'il dalam riwayat yang pertama tu Syaqiq bin Salamah ni lah. Cuma situ dengan kunyah. Dalam riwayat yang pertama dengan kunyah. Dalam riwayat yang kedua ni nama Syaqiq bin Salamah. Orang tolong. Seperti tadi Sulaiman, sini Amash, orang tolong. Syaqiq bin Salamah, Abu Wa'il, orang tolong. Dia nak cerita di sini tengok dalam riwayat yang kedua. Amash betul dia mudallis tapi dia telah menjelaskan di sini. Orang panggil tasrih bis sama'. Dia kata dia dengar. Bila orang lagu ni dia kata dia dengar, riwayat dia boleh pakai. Jadi kemungkinan putus sanad tadi dalam riwayat yang pertama tu tidak ada. Kedudukannya sama kuat dengan hal ni. Sebab hakikatnya kita sudah tahu bahawa sanad ini memang bersambung. Dia bukan dengar daripada orang lain tapi dengar daripada Abu Wa'il tu sendiri, Syaqiq bin Salamah tu sendiri. Maka hadis ni jadi kuat. Kadang-kadang kepada orang yang tidak mengaji sanad dengan royak ni kan rasa tak ada faedah mana ya dah. Lepas tu balik tu lupa ni kan. Lepas tu kalau ya pun boleh catik lah, katakanlah catik. Semula jumpa orang lain boleh ke pakai? Nah, payah Tetapi oleh kerana ada di kalangan kita ni hak mengaji. Dia kalau tak sebut benda-benda lagu ni tak jelira mana, tak manis mana. Tak sedap mana. Sebab tu dia sebut tu. Nah, hak tidak mengaji tu pun suka-suka je dia tahu. Oh, rumit sangat benda ni ya. Dia tahulah. Barulah ada rega orang hak mengaji tu. Barulah naik sial kepada orang hak mengaji tu. Barulah payah rupanya. Aku dengar sekali tu pun pening dah. Jadi ngatuk, jadi nak jenera kalau tak. Kalau cerita-cerita tu tak apalah. Biar kita berasa. Biar ada faedah setiap biar ada faedah. Hak tulah je ni, hak tulah. Ceritanya Ibnu Mas'ud dia pendapat dianya kalau tak ada air orang berjunub dia tak boleh tayamum. Lepas tu maya dah ke mana? Dah muka tak boleh tayamum, tak boleh sembahyang. Dia sendiri kata kalau sebulan pun aku kalau sebulan lagu tu keadaannya aku tak akan sembahyang. Terlepas dah kewajipan sembahyang bagi dia. Ni kita nampak zahir ni kan. Jika seseorang itu tidak mendapati air, tidak bolehkah dia bersembahyang? Abdullah di sini maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kena ingat satu kaedah. Kalau dalam kitab-kitab hadis ni kalau dia sebut Abdullah saja. Abdullah saja. Macam sini. Tapi tadi dia sebut Abu Wa'il. Abu Musa kata kepada Ibnu Mas'ud,
Ibn Mas'ud tak apalah sini. Kalau tempat lain tak ada, macam dia kata qala Abdullah berkata, maksudnya Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud. Dia ada bahasa kita panggil Abdul ni. 3 Abdul ke 4 Abdul ke dah. Arab ni boleh ada juga. 4 Abdul. Al-abadilatul arba'ah. 4 Abdul. Abadilah tu Abdul lah. 4 Abdul. Siapa dia 4 Abdul? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar bin Al-As, anak Amar bin Al-As tadi, dan Abdullah bin Az-Zubair. Ni 4 Abdul. Lepas tu tak ada orang lain nama Abdullah. Ada lagi, ramai lagi sahabat Nabi yang nama Abdullahnya. Tak, ni hak boleh jadi keliru tu. Antara 4 ni pasal orang hebat-hebat. Orang hebat-hebat. Tapi nak ceritanya, paling dalam 4 ni lebih sahur lagi. Kalau dalam kita ada ni Abdullah Ibn Mas'ud. Sehingga kalau tak ada sebut bin tu, jalanlah dia. Apalagi kalau kita tengok peringkat bawah, kadang-kadang ada juga ada juga Abdullah, tapi maksudnya Abdullah bin Umar. Kita nak tahu mana? Tengok anak murid dia. Tengok anak murid pula. Syaqiq bin Salamah ni memang anak murid Ibn Mas'ud. Dia tidak anak murid Ibnu Umar dah, tidak anak murid orang lain. Anak murid Ibn Mas'ud. Kita boleh tahu. Dia banyak tempat lah boleh tahunya. Kalau saya benarkan mereka dalam perkara ini, kata dia, nescaya apabila seseorang daripada mereka berasa sejuk, dia akan buat gitu. Lalu kata dia, tayamum selalu sejuk. Maksud beliau ialah dia akan bertayamum dan bersembahyang. Abu Musa berkata, lepas tu lagu mana Ammar kata kepada Umar tu, tak tahu ke? Ammar royak kan cerita. Jadi Ammar royak tak mana dalam hadis ni kan rekah. Dia kena tengok kemudian hadis yang kedua tu. Hak tu jelas. Mu tak tahu ke tu? Ibnu Mas'ud pun jawab. Dia kata, saya tidak fikir Umar telah berpuas hati dengan kata-kata Ammar itu. Apa tak puas hati? Apa tak puas hati? Tengok nota. Di bawah bab ke-6 ini, Imam Bukhari membentangkan 2 hadis. Tak apa dah. Kedua-dua riwayat ini, bawah sekali itu nak reka. Kedua-dua riwayat ini memaparkan kepada pembaca kisah perbahasan yang telah berlaku di antara 2 orang sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intisari ceritanya ialah Ibnu Mas'ud berpendapat orang berjunub tidak boleh bertayamum dalam apa keadaan sekalipun. Selagi tidak mendapati air untuk bersuci, dia tidak boleh bersembahyang. Sembahyang yang ditinggalkan pada masa itu mesti diqadha kemudian hari. Sebenarnya Sayyidina Umar juga berpendapat begitu. Sayyidina Umar pula begitu juga. Malah diriwayatkan Ibnu Umar murid-murid Ibnu Mas'ud seperti Al-Aswad Abi Atiyah dan An-Nakhai juga sependapat dengan mereka. Bagaimanapun Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya meriwayatkan daripada Dhahhak, katanya Ibnu Mas'ud telah meninggalkan pendapatnya tentang orang berjunub tidak boleh bertayamum. Akhir sekali dia tinggal pendapat dia, serupa dengan orang lain jugalah, boleh bertayamum. Maksud ni dalam hadis yang kedua, Abu Musa berkata tengah tu, bagaimana dengan kata-kata Ammar ketika Nabi SAW berkata kepadanya, buat begini sahaja sudah cukup untukmu. Ammar royak kepada Sayyidina Umar ni. Abdullah berkata, tidakkah engkau lihat Umar tidak berpuas hati dengannya? Umar tak tengok. Umar tak puas hati itu dengan Ammar royak tu. Abu Musa berkata lagi, biarlah, waktu kalau tak sepakat Ammar tu biarlah. Lagu mana ayat ni? Ayat ni dia bang. Ini maksud dia gapo ni perbahasan ni? Apa Sayyidina Umar tak saya terima, tak puas hati? Dan apa akibat daripada Sayyidina Umar tak puas hati ini dalam fiqh kemudian? Fiqh ummah. Gapo dia akibat? Akibatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ramai lagi kata tayamum bukan sekat ni, tapi sekat ni.
Padahal dalam hadis Ammar ni sekat ni kan, sebab dia kata Sayyidina Umar pertikai bapa. Hadis Ammar, Sayyidina Umar pertikai bapa. Dia ada tak puas hati. Tak puas hati ni tak boleh nak jadi hujah kuat sangat lah. Tak boleh lah kita nak jadi rujukan utama. Itu akibat. Tapi Imam Bukhari tak say, dia pakar ni semacam Imam Ahmad dia pakar ni. Cerita hak lebih panjang lagi. Hak ni pun tak habis lagi cerita. Dia ada lagi hak lebih panjang lagi. Dalam nota 343. Maksud Ibnu Mas'ud dengan jawapannya ini ialah kamu menjadikan hadis Ammar sebagai hujah, padahal Umar sendiri yang terlibat dalam peristiwa itu tidak berpuas hati dengannya. Bukti tidak puas hati Umar dengan cerita Ammar ialah apa yang tersebut di dalam Sahih Muslim dan lain-lain, bahawa Umar berkata kepada Ammar, bila Ammar kata gitu, ni banyak kali dah ni hadis ni akan datang pun hak ni lagi. Apa ni, Sayyidina Umar pernah berlaku, orang tanya dia, dah berlaku juga kepada dia, dia pun tak semaya pasal tak boleh tak boleh bertayamum untuk orang berjunub. Lepas tu Ammar pun kata ke dia, tidakkah dalam peristiwa ni kita berdua begini-gini, aku guling dalam sana, munya tak semaya pasal mu tak tayamum. Bila balik jumpa dengan Nabi gini-gini, Nabi pun kata gini-gini. Itu cerita yang akan datang ni kita akan sebut. Umar pun kata, ni Umar kata, ni bawah ni 315 dalam nota tu, baris yang kedua. Umar kata kepada Ammar, ittaqillah ya Ammar, faqala in syi'ta lam uhaddith bihi. Faqala Umar radhiyallahu anhu, nuwalli kama tawallaita. Mafhumnya, takutlah kepada Allah hai Ammar. Sayyidina Umar kata begitu. Dah Ammar royak ke dia, kan kita berdua gini-gini. Sayyidina Umar apa kata? Takutlah kepada Allah hai Ammar. Lalu Ammar berkata, kalau kehendakmu ialah aku tidak menceritakannya, maka aku tidak akan ceritakan. Tetapi Umar berkata, terpulang kepadamu lah untuk menyatakan apa yang kamu tahu dan fahami. Ikutmu lah. Tapi yang Umar bantah tu, yang sebenarnya Umar bukan ragu dan tidak berpuas hati dengan hadis Ammar. Beliau hanya tidak puas hati kerana dilibatkan sama oleh Ammar apabila menceritakan kisah itu. Dia tak asyik melibatkan dia, sebab dia tak faham gitu. Dan dia tak ingat cerita. Setengah-setengah ulama kata dia tak ingat cerita tu, peristiwa tu. Ya dia, tapi tak benar siapa, tak ingat. Tapi boleh jadi manusia ni kan bukan terlupa. Ketika dia kata gini ni, dia tak ingat. Ammar cuba mengingatkan peristiwa yang berlaku kepada mereka berdua, tetapi yang Umar kata gini, dia tak puas hati tu pasal apa? Pasal dia tak ingat. Lepas tu Ammar ni doayak dia sekali. Hak tu dia tak puas hati. Bukan dia tak percaya Ammar royak tu, dah. Kena jelas molek situ tu, tak kena gaya kan. Orang faham, dia kata Sayyidina Umar ni tak percaya pula kepada Ammar. Tidak gitu. Sedangkan beliau sendiri tidak ingat lagi kisah itu. Dalam situasi sebegini, beliau bimbang, takut-takut Ammar terkeliru. Sebab Sayyidina Umar ni dia cermat benar, benda-benda begini. Sayyidina Umar sememangnya berpendapat orang berjunub tidak boleh bertayamum. Lagu mana pun memanglah gitulah pendapat dia. Hukum tayamum mengikut apa yang difahaminya pada masa itu, khusus untuk orang-orang yang berhadas kecil sahaja. Hadas kecil boleh nak tayamum, tapi hadas besar tak boleh. Ammar pula mengkiaskan hadas besar dengan hadas kecil. Selepas bertayamum dengan caranya, Ammar bersembahyang. Adapun Umar, beliau tidak bersembahyang kerana meyakini bahawa sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Dan nak bersuci dengan tanah tak boleh, sebab dia anggap tak boleh orang berjunub ni suci dengan tanah. Jadi keadaan dia tu serupa dengan faqidut tahurain. Hak mula-mula lagi kitab risalah ni kita baca awal lagi, faqidut tahurain. Faqidut tahurain, dia tak boleh sembahyang. Dia tidak perlu qadha sembahyang dia. Orang yang tak ada, tak boleh nak guna air, tak boleh nak guna tanah. Keadaan dia tu serupa dengan orang tu lah. Tengok semula lah bab tu.